Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di London, United Kingdom bagi menghadiri Majlis Tamalatihan Kursus All Arms Commando AACC Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Major Udara Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dan Majlis Perjumpaan Dua Hala Bersama di Right Honourable Boris Johnson, Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang akan berlangsung pada 2 dan 3 Disember 2021. Juga hadir di lapangan terbang Heathrow ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara, Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Eri. Hadir di lapangan terbang Heathrow bagi menjunjung ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa keberangkatan tiba ialah Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi Emiriah Arab Bersatu, dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden Perdana Menteri Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiriah Arab Bersatu, dan kepada kerajaan serta rakyat Emiriah Arab Bersatu bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-50 Emiriah Arab Bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisulit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao, dan Tuan Yang Terutama Dr. Van Kam Vipavan, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao serta kerajaan dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaannya yang ke-46. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 55 tahun. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para soleh. Menteri Kesihatan juga mengongsikan 21 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,132 orang. Terdapat tambahan 14 kes baru kepada 4 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat.
kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru telah dikesan setelah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 124 kluster. Manakala terdapat 7 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 41 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,606 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 426 kes. Di kalangan kes-kes ada dalam rawatan sekarang, satu kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat satu kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,348 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 627,848 ujian. 81.3% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 93.9% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 403,874 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 93.9% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 349,417 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.3% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 5 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 3 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Mereka yang tidak divaksinasi ataupun kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah boleh melakukan aktiviti riadah. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan menasihatkan agar mereka tidak mengadakan perkumpulan dengan orang lain yang bukan ahli keluarga dan mengelak berada di tempat yang sesak. Menteri Kesihatan juga menekankan mengenai garis panduan yang telah ditetapkan termasuk pemakaian sungkup muka dan menjaga kebersihan diri. Kadar jangkitan HIV di negara Brunei Darussalam adalah rendah. Walau bagaimanapun, masih terdapat kes-kes jangkitan HIV baharu dilaporkan setiap tahun. Sehingga bulan Disember tahun 2020, 330 kes dilaporkan dengan 72 kematian. Menteri Kesihatan mengongsikan dapatan tersebut semasa berucap pada majlis memperingati Hari AIDS Sedunia 2021 yang diadakan secara dalam talian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar dalam ucapannya juga mengongsikan beberapa langkah mudah boleh dibuat bagi mengurangkan risiko ancaman daripada HIV dan AIDS. Jelas Menteri Kesihatan lagi, undang-undang di negara ini iaitu di bawah Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit digubal bagi melindungi kerahsiaan seseorang yang didapati positif HIV. Kesihatan telah berusaha untuk memastikan pesakit HIV masih mempunyai akses kepada ubat-ubatan mereka dan akses kepada konsultasi doktor mereka secara berterusan, termasuklah khidmat kaunseling dan contact tracing yang dijalankan secara dalam talian ataupun telehealth consultation. Hari AIDS Sedunia memberi peluang kepada komuniti global secara keseluruhan untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi mencapai matlamat utama untuk menamatkan epidemik AIDS. Ini termasuk usaha baharu untuk menamatkan HIV sebagai ancaman kesihatan awam menjelang tahun 2030. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan acara secara maya bagi menandakan bermulanya BDF 2021 kemarin. Menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Pengerusi Lembaga Pelancongan Brunei. Acara disertai oleh 48 penganjur acara
terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta, perwakilan asing dan syarikat-syarikat pengurus acara. Antaranya acara yang diadakan, aktiviti berbentuk Islamik, makanan dan kulineri, kebudayaan dan kesenian, sukan, rekreasi dan pengembaraan, membeli belah dan satu kategori baru iaitu teknologi digital dan ICT. Maklumat terkini mengenai BDF 2021 layari www.brunaitourism.com/BDF 2021 atau Instagram @BruneiDecemberFest. Generasi muda terutamanya kanak-kanak berpeluang meluaskan pemikiran mereka melalui aktiviti kuis Kenali Negara Kitani, Negara Brunei Darussalam KNK, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bersempena Brunei December Festival 2021 dan Bulan Bahasa. Kuis tersebut mengandungi 6 kategori iaitu budaya adat, makanan, budaya material, tempat rekreasi, ekonomi dan destinasi pelancongan. Dengan COVID-19 pada masa ini, orang banyak teranah di rumah dan kami pun berinisiatif membuat satu aktiviti ataupun orang apa-apa daripada platform mana pun untuk orang ikut serta, sama ada dari kuis ataupun aktiviti ataupun projek yang kami adakan untuk menjawab dalam ruang komen. Ini alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan, lebih daripada 10 jawapan dalam ruang komen itu memang ada, dalam Facebook pun memang kami ada jawapan-jawapan yang diberikan. Melalui aktiviti seumpamanya, ia dihasrat akan dapat mendedahkan kepada orang ramai untuk lebih mengenal dan mempelajari tentang tradisi-tradisi negara Brunei Darussalam. Juga bersempena dengan Brunei December Festival kali kelima, Jabatan Muzium-Muzium mengadakan promosi jualan terbitan jabatan tersebut. Promosi yang diadakan sehingga 31 Disember ini menawarkan potongan harga istimewa dan juga jualan secara berkelompok. Jabatan Muzium-Muzium telah membuat promosi jualan buku-buku terbitan dengan potongan harga sebanyak 20% hingga 80%. Contohnya buku-buku seperti Brunei Museum Journal dan juga monograf yang sebelum ini harganya RM10, kini dijual dengan harga cuma RM2 sahaja. Dan juga kami juga menyediakan jualan buku secara kelompok, iaitu mengikut genre-genre tertentu seperti monograf dan juga jurnal, budaya dan juga yang berkaitan dengan kemuziuman lah. Pembelian buku-buku hendaklah ditempah secara dalam talian. Jabatan tersebut menyediakan borang pembelian dan tata cara pembelian buku-buku di laman sesawang Jabatan Muzium-Muzium. Waktu pengambilan buku-buku yang ditempah adalah bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang semasa waktu bekerja. Keterangan lanjut, layari www.museums.gov.bn atau ikuti Facebook Jabatan Muzium-Muzium Brunei dan Instagram @museum in Brunei. Negara Brunei Darussalam di bawah Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCC menyasarkan untuk meningkatkan penyerapan karbon dengan menanam 500,000 pokok baharu menjelang tahun 2035. Sehubungan itu, pagi tadi berlangsung inisiatif penanaman pokok di Taman Riadah Jalan Pusat Persidangan. Antara yang menyertai dan seterusnya merasmikan plak sebagai memperingati inisiatif tersebut ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan yang juga pengerusi bersama BNCCC dan Puan yang terutama Tiffany McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Puan yang terutama Tiffany McDonald berkata, plak tersebut adalah kenang-kenangan bagi memperingati sumbangan kerajaan Australia terhadap usaha Brunei untuk mengekalkan persekitarannya dan menangani perubahan iklim. Aktiviti penghakiman dalam Anugerah Makanan Brunei 2021 BFA diteruskan lagi hari ini di restoran Ice Bar Shabu Shabu Kulap. Penjurian dilaksanakan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam.
Penyertaan juri-juri khas memberikan satu peluang kepada Suruhanjaya Tinggi dan kedutaan asing untuk menikmati pengalaman terhadap makanan, budaya dan tradisi di negara ini. Ais Bar Shabu-Shabu Kulap mengetengahkan dua juadah terkenalnya untuk BFA 2021. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mengungkapkan program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-6. Program secara maya itu bermula hari ini dan akan diadakan setiap hari Selasa dan Khamis hingga 30 Disember ini. Dibahagikan kepada dua sesi iaitu sesi taklimat dan sesi lawatan ke ladang-ladang syarikat pengusaha tempatan. Program memfokuskan beberapa sistem dan teknologi pengeluaran yang bersesuaian dengan kemampuan para peladang belia. Objektifnya untuk menarik minat para belia untuk berkecimpung dalam bidang pertanian dan mendedahkan perusahaan pertanian sebagai satu perniagaan menguntungkan khususnya dalam bidang industri tanaman menggunakan sistem teknologi tinggi ke arah meningkatkan hasil keluaran pertanian. Para belia yang berminat boleh menghubungi bahagian industri tanaman dan kemajuan pertanian daerah, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan di talian 2470400, 2388095 atau 2382822. Maklumat lanjut layari www.agriculture.gov.pn atau laman sosial Instagram @agriculture.gov.pn. Tinjauan bagi operasi peralihan dijalankan semalam oleh agensi-agensi penguatkuasa undang-undang yang diketuai oleh pasukan polis di Raja Brunei. Rakyat dan penduduk negara ini disaran untuk terus mematuhi garis panduan serta prosedur operasi standard COVID-19 yang telah ditetapkan pihak kerajaan selaras dengan pelanjutan langkah-langkah pengawalan di bawah operasi peralihan sehingga 14 Disember 2021. Satu produk kosmetik keluaran negara Filipina didapati telah dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati produk Vibrant Skin Illuminating Toner dicemari hidrokinon. Hidrokinon adalah bahan dalam ubat-ubatan yang memerlukan preskripsi bagi merawat penyakit kulit dan dilarang dijadikan bahan dalam produk kosmetik penjagaan kulit kerana boleh mengakibatkan kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Penggunaannya tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan perubahan warna kulit, hypersensitivity, bahagian kulit yang disapu menjadi biru hitam atau gelap serta boleh meningkatkan risiko kanser kulit. Orang ramai yang menggunakan produk tersebut dinasihatkan untuk memberhentikannya serta-merta. Jambatan Sungai Rompayoh Jalan Labi daerah Belayat akan ditutup sementara bermula esok 3 Disember 2021 pukul 3 petang selama 3 hari. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan sementara jambatan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja membaik pulih jalan susur ke jambatan tersebut dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jambatan tersebut disaran untuk membuat perancangan awal perjalanan dan berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut. Berita sukan, seramai 30 pembantu pengadil dan pengadil bola sepak tempatan menyertai kursus pengadil bola sepak secara dalam talian anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Antara isi kandungan kursus antaranya memahami undang-undang permainan, kesalahan taktikal dan lain-lain yang berkaitan dengan pengadilan bola sepak. Kursus yang bermula kemarin itu akan berakhir pada 4 Disember ini.